Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Udzakirukum wa udzakiru nafsi بإخلاص نية لله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah muliakan kita dengan niat yang ikhlas karenanya, dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala berikan keampunan di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha akan diri kita. Dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu-waktu baki daripada umur kita ini dapat kita penuhi, dapat kita penuhkan di dalamnya dengan ketaatan dan amal yang soleh. Dan kita niat i'tikaf di dalam masjid di waktu di antara maghrib dan isya. Dan juga satu lagi kita mohon Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, keteguhan dan juga pertolongan kepada ikhwan muslimin muslimat kita di Palestin. Dan sebelum kita memulakan pengajian pada malam ini, kita buat doa untuk mereka sebagai kita ikhwan dan muslimin muslimat di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا يا مولانا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ونسألك بالقرآن العظيم أن تلطف بإخواننا وأخواتنا بالمسلمين في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين. اللهم الطف بهم، اللهم احفظهم، اللهم نجهم، اللهم سلمهم، اللهم اجعلهم في أمن وأمان وخير وعافية واطمئنان. اللهم اصرف عنهم الصواريخ وسلمهم من النيران والقصف النيران. سلمهم يا ربنا مما يكاد لهم، نجهم من شر الأشرار ومن كيد الفجار. اللهم اجعل تلك الصواريخ والقذائف والنيران بردا وسلاما عليهم في غزة
يا أرحم الراحمين. احفظ فيهم الأطفال والشيوخ والشباب والكبار والركع والسجود. اللهم سلمهم، اللهم نجهم، اللهم سلم أوطانهم وآمن بلادهم ومساجدهم. اللهم احفظ يا رب العالمين. اللهم اصرف عنهم كيد الأعداء وشر الأشرار. اللهم نجهم مما يحضر لهم. اللهم سلمهم مما يتآمر به عليهم. يا رب العالمين أنت القادر على كل شيء. يا من نجيت إبراهيم من نار النمرود. اللهم نجهم من تلك النيران ونجهم من تلك الصواريخ وسلمهم من تلك القذائف واحفظهم من ذلك الدمار والخراب. اللهم اجعلهم وسلمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أفرغ على قلوبهم السكينة والصبر والتثبيت. اللهم ربنا زلزل الكافرين، دمر الظالمين، اهلك الفاجرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنهم شر الصهاينة. اللهم اجعلنا مما يجمعونه لغزة ولأهلها متفجرا في أعناقهم في صدورهم قبل أن يصل إلى غزة يا رب العالمين. اللهم اجعله نارا على من يريد أن يفجر به غزة وأهلها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. تب علينا وسامحنا وأصلحنا. عجل بالفرج واحقن دماء المسلمين في سوريا وفي لبنان وفي برما وفي فلسطين، في كل أرض وبلد، بحرمة القرآن العظيم، بحق الأسمائك الحسنى. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman Subhana. Subhana yakni maha suci Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan. Allah tidak boleh disifatkan dengan sifat kekurangan. Dan di antara sifat kekurangan ialah berada di suatu tempat, iaitulah bergerak-gerak, ialah feel tired, berasa letih. Disifatkan dengan anggota badan, disifatkan berada di langit atau di arash. Maka semuanya ini adalah pegangan Mujassimah al-Yahudiyah, golongan Yahudi. Mereka pegang ini. Maka Allah Ta'ala menolak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Subhana, maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Alladzi asra bi'abdihi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam, suatu malam, Allah Tabaraka wa Ta'ala memperjalankan hambanya laylan. Yang laylan ini maknanya malam, tapi yang dimaksudkan dengannya sebahagian malam. Minal masjidil haram, bermula daripada masjid al-haram. Dan masjid al-haram itu adanya di Makkah al-Mukarramah, ilal masjidil aqsa, ke masjid al-aqsa. Maka masjid al-aqsa itu di Filistin. Masjid al-aqsa itu ada di Filistin. Alladzi barakna haulahu,
yang mana kami memberkati di sekeliling Masjid Al-Aqsa, kawasan-kawasan yang sekitarnya, linuriyahu min ayatina, yakni di mi'rajkan Nabi, di Isra' mi'rajkan Nabi, tujuannya untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu huwas sami'ul basir, bahawa Allah tabaraka wa ta'ala dia yang maha mendengar, maha melihat. Tuan-tuan, dalam ayat yang telah kita sebutkan ini daripada surah Al-Isra', Allah Ta'ala menyebut tentang Masjid Al-Aqsa, yang mana Allah namakan dia dengan masjid, dan masjid itu dinamakan dengannya kerana tempat itu disujud kepada Allah Ta'ala, diesakan Allah di situ. Maka dinamakan masjid ini dengan Masjid Al-Aqsa, dinamakan dengan ini. Seperti mana Masjid Al-Haram dinamakan dengan masjid, seperti mana juga Masjid An-Nabawi. Maka kerana tempat itu tempat menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah, Jesus ke apa ke yang lain daripadanya, tidak disembah di tempat yang seperti ini. Maka apabila Al-Quran menyebut tentang Masjid Al-Aqsa, maka Masjid Al-Aqsa ini dalam sejarahnya, bahawa Nabi kita Rasulullah dalam ayat ini membuktikan bahawa Nabi sampai tak ke sini, sampai ke sini. Dan para anbiya seluruhnya, daripada zaman Adam alaihi salatu wassalam hingga ke zaman Isa, seluruhnya mereka berada di Masjid Al-Aqsa pada malam Isra' dan Mi'raj tersebut. Maka seluruh anbiya mereka hadir ketika ini dan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, macam mana masjid yang kecil nak muat 124,000 anbiya? Maka kata ulama, ini peristiwa mukjizat. Maka Allah Ta'ala besarkan masjid itu pada malam itu untuk muatkan 124,000 para anbiya, dan sebahagian mereka telah meninggal dunia, dan sebahagian mereka seperti Nabi Isa belum lagi meninggal dunia, tapi dari langit yang kedua dia turun untuk solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Masjid Al-Aqsa dia yang ketiga, yang ketiga paling afdal di antara masjid-masjid di dunia. Yang pertama ialah Al-Masjidul Haram, dan yang keduanya ialah Masjid An-Nabawi, dan juga yang ketiganya ialah Masjid Al-Aqsa. Dan ada hukum-hukum yang khas di masjid-masjid yang tiga ini, terutama apabila seseorang itu dia bermusafir ke tiga masjid ini untuk solat, maka hendaklah dia pilih 3 buah masjid ini. Kalau orang tu dia nak musafir untuk solat, maka kata Nabi digalakkan untuk dia solat di 3 buah masjid ini, kerana di Masjid An-Nabawi ini akan digandakan pahala kalau orang tu dia solat sunat ataupun solat fardu ataupun solat qada kepada 100,000 pahala. Dan kalau sekiranya dia solat di Masjid An-Nabawi, solat sunat ataupun fardu ataupun qada, maka digandakan kepada 1,000 pahala di Masjid An-Nabawi. Manakala di Masjid Al-Aqsa digandakan dengan 500 pahala. Adapun Masjid Taqwa TTDI di Masjid Wilayah, Masjid Masjid negara, masjid yang lain lah, Pakistan, Masjid India, itu satu pahala. Yang digandakan pahalanya 3 buah masjid ini. 3 buah masjid, Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, dan juga Masjid Al-Aqsa. Dan siapa orang yang mula-mula sekali yang membina masjid ini? Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Kaabah, orang yang mula-mula sekali binanya ialah Sayyiduna Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam, dialah orang yang mula-mula sekali bina Kaabah ini. Maka kawasan Makkah ini ialah kawasan muslimun, kerana Nabi Adam alaihi salatu wassalam muslim. Setelah 440 tahun lamanya, setelah itu dia bina Masjid Al-Aqsa. Maka Masjid Al-Aqsa ni dibina oleh siapa? Dibina oleh Sayyiduna Adam alaihi salatu wassalam.
dibina oleh Sayyiduna Adam alaihi salatu wassalam. Setelah 40 tahun dia bina Kaabah Al-Mukarramah, maka Masjid Al-Aqsa ini dibina oleh Adam. Adam Muslim, dia beragama dengan agama Islam, dan dia mengajak umat dia, anak dia dan isterinya supaya ikut agama Islam, kerana tidak ada anbiya melainkan mereka agamanya Islam. Tak ada anbiya yang Yahudi, tak ada. Tak ada anbiya yang Nasrani. Nabi Adam bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Belum wujud lagi orang kafir di waktu ini. Masa ini dah ada Zionis? Dah ada? Belum ada. Masa ini belum ada Zionis. So macam mana boleh claim bahawa ini adalah milik Zionis, milik Yahudi? Ini adalah milik Muslimin. Masjid ini dan tanah Al-Qudus dan Filistin ini adalah bumi anbiya, yang bumi Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka dia yang membinanya, yang membina Baitul Maqdis. Maka masjid ini yang dia ada dalam kota Al-Qudus, yang kota yang lama, dan kota ini Allah berkati. Allah sebut dalam Quran, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya, maknanya Baitul Maqdis, yang ada di dalamnya Masjid Al-Aqsa dan kawasan negara-negara sekitarnya, Lebanon dan Syria. Ini kawasan yang diberkati seperti mana dinaskan di dalam Al-Quran. Dan juga tambahan daripada fakta ini, kita kata bahawa kebanyakan anbiya mereka datang dan berada di tanah Filistin. Ini menunjukkan bahawa tanah ini milik orang Islam. Milik orang Islam, bahawa ramai anbiya mereka berada di tanah Filistin. Nabi Allah Ibrahim, dia Muslim, bukan dia Yahudi, bukan dia Nasrani. Maka dia datang ke tanah Filistin. Begitu juga Nabi Allah Ishaq, Muslim, beragama dengan agama Islam. Dia ajak umat dia supaya memeluk agama Islam. Dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Begitu juga Yaqub. Yaqub bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yaqub bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia adalah Muslim. Maka Yaqub, nama lain baginya ialah Israel. Nama lain bagi dia ialah Israel. Adapun yang membunuh anbiya itu bukan Israel, itu Bani Israel. Itu keturunan dia, Bani Israel. Bani yakni anak-anak cucu dia. Maka tapi orang hari ini, walaupun salah penggunaan Israel itu untuk mereka, tapi orang dah jadi adat bercakap macam itu. Tapi yang mereka maksudkan siapa? Bani Israel. Itu yang tepatnya kita kata bahawa yang membunuh anbiya sebelum ini itu adalah Bani Israel, yang buat kerosakan di permukaan bumi sebelum ini, yang membunuh kanak-kanak, yang membunuh dulu yang dalam sejarah, sehingga ke hari ini itu adalah Bani Israel. Yang hari ini orang guna kalimah Israel, wallahu alam macam mana, mungkin ikut cara media barat, maka dia guna nama yang macam itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Yaqub atau nama dia lain yang ialah Israel, dia dulu Muslim, dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Maka begitu juga Yusuf, dia datang ke tanah ini, dia Muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nabi Allah Lut datang ke tanah Filistin, dan dia bukan Yahudi dan bukan Nasrani, dia Muslim. Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, ini juga di Palestin. Juga tuan-tuan, mereka ini bukan Yahudi, bukan Nasrani, mereka ini Muslim. Zakaria juga Muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yahya juga datang ke tanah ini, dia bukan Muslim, dia bukan kafir, dia Muslim, dia bukan Yahudi dan dia bukan Nasrani. Begitu juga Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, yang mana dia berada di Filistin. Nabi Isa dia lahir di mana? Lahir dia di Baitul Laham. Di mana? Di Baitul Laham yang ia di Palestin. Dan baginda bila Nabi berjalan pada Isra dan Mi'raj, pengembaraan pada malam tersebut, salah satu tempat borak itu berhenti
Nabi berhenti ialah satu tempat namanya Baitul Laham, dan Nabi salat 2 rakaat di sini dan Nabi sambung perjalanan kembali. Kata ulama, Nabi dia berhenti di tempat-tempat yang penting dan bersejarah, antaranya Baitul Laham yang ia di Filastin. Maka ini menunjukkan tanah ini nak diingatkan kita bahawa ia tanah Anbiya. Ini tanah Anbiya, tanah perjuangan para nabi. Maka ini ialah tanah yang ia adalah milik kaum muslimin. Dan turun wahyu di kawasan ini kerana dia tanah Anbiya. Turun wahyu kepada mereka di tanah ini, dan malaikat datang ke tempat ini untuk turunkan wahyu kepada Anbiya. Oleh kerana itu para ulama kata Filastin maqarrul anbiya wa mahbitul malaikah. Filastin ini tempat para anbiya dan tempat turunnya malaikat, turunkan wahyu kepada anbiya. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bumi anbiya, dan keduanya dia bumi abtal. Di sini selalu mencetak orang-orang yang jadi perwira dan pendekar di kawasan ini, orang yang jadi pejuang agama di sini. Maka di sini adalah ardus syuhada, bumi mencetak orang-orang yang mati syahid. Yang mati syahid, orang yang dapat dia, maka dia tidak lagi diazab di hari akhirat, masuk syurga dan dengan tanpa hisab. Maka salah satu bumi yang buat macam itu ialah bumi Filastin, daripada dulu sampai sekarang ini. Dan juga bumi ini kata ulama ialah bumi as-salatin, ialah bumi para sultan, kerana sultan di zaman dahulu mempertahankannya. Dan seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan tanah ini daripada orang-orang kufar di zaman dahulu. Dan kata ulama ardul fatihin, bumi yang dibuka oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an pada 16 Hijriyah, dibuka oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dengan dia menghantar panglima tentera pada ketika itu diketuai oleh Abu Ubaidah bin Jarrah pada ketika itu. Dan bumi ini tuan-tuan adalah bumi yang dijaga oleh penjaganya, dan yang menjaganya sangat masyhur, tanpa berpaling tadah, tanpa bagi pada British pada ketika itu, ialah Sultan Abdul Hamid As-Sani yang kedua, yang terkenal sebagai penjaga Al-Qudus, yang menjaga tanah Kudus. Dia tak jual negara milik orang Islam ini kepada orang-orang kufar, walaupun berada di saat genting dan berada di penghujung Khalifah Utsmaniyah pada ketika itu, Empayar Utsmaniyah pada ketika itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat ini seperti mana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat ini berhak untuk dilindungi, dijaga, diperjuangkan dan dipertahankan, didoakan. Bagi kita yang ada di sini, kita mendoakan tempat ini senantiasa di waktu pagi, petang, dan juga di dalam setelah salat kita, dalam perjalanan kita, ketika kita ada ruang, maka janganlah kita tinggalkan waktu-waktu itu, melainkan kita buat doa kepada mereka walaupun ringkas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man mata duna ardihi fahuwa syahid." Orang yang dia mati kerana nak mempertahankan tanahnya daripada dizalimi, dicerobohi, maka kalau dia mati, maka matinya mati syahid. Dan kata Rasulullah, "Wa man mata duna irdihi fahuwa syahid." Orang yang dia mempertahankan penghormatannya, kehormatan dan harga dirinya supaya tak dicabuli, maka dia meninggal dunia, maka matinya adalah mati syahid. Dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata duna malihi fahuwa syahid." Dan juga kalau orang tu dia meninggal dunia dalam mempertahankan hartanya, maka orang ini Allah Subhanahu wa taala mempertahankan hartanya daripada diambil secara zalim, dan orang ini dia mati kerana itu dapat pahala mati syahid.
Dan orang yang, kata Rasulullah, wa man mata duna dinihi fahuwa syahid, dan orang yang dia meninggal dunia kerana nak mempertahankan agamanya. Misal contoh, dia mempertahankan tanahnya supaya tak diterokai, tidak datang penjajah lalu memurtadkan anak-anaknya, bangsanya, maka orang ini dia mati, maka matinya mati syahid. Syahid ni banyak kan disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya dan syahid yang paling tinggi iaitulah yang meninggal di dalam pertempuran dengan orang kafir. Dia meninggal dalam pertempuran memerangi orang kafir, dan dia muslim, kan orang kafir, dia muslim, dan niat dia ialah dengan dia buat macam itu kerana Allah untuk menegakkan agama, mempertahankan agama. So ini dipanggil mati syahid dalam peperangan. Ini yang paling tinggi sekali, yang kita sebut tak dimandikan, maka ada hukum khas bagi mereka. Adapun di sana ada syahid yang lain daripada ini, yang juga ramai orang Gaza ini dia dapat daripadanya. Antaranya ialah syahidul hariq, orang yang dia meninggal kerana dibakar. Misal contoh, itu syahid juga. Kalau dia dibakar, misal contoh terbakar, dia tahfiz, dia terbakar ke misal contoh, maka meninggal dunia disebabkan itu, dipanggil mati syahid. Ataupun dia tenggelam di dalam laut ataupun sungai, tenggelam, mati tenggelam, maka orang itu dikira mati syahid. Dan juga kalau sekiranya dia di tempat yang tinggi, puncak bukit ataupun di bangunan tinggi, dia sedang bina bangunan, maka dia jatuh dan mati daripada puncak bukit atau puncak bangunan yang tinggi, maka dia mati syahid juga, kata para ulama. Dan begitu juga orang yang dia ada sakit dalam perut dia, maka dia mati disebabkan sakit yang ada terdapat dalam perut dia, maka mati dia dikira mati syahid. Dan juga perempuan yang dia ada baby, and then dia lahir, dia meninggal dunia, baby ada dalam perut, maka dia meninggal disebabkan construction tu, sakit ketika nak melahirkan baby. Ataupun dah lahir baby tapi kematiannya disebabkan kesakitan melahirkan baby, maka orang ini dikira mati syahid. Tuan-tuan, dalam semua jenis-jenis mati syahid berhimpun kesamaan di antara mereka, iaitulah semua orang yang dikurniakan ini diampunkan segala-gala dosanya. Diampunkan segala-gala dosanya. Kalau dia dulu pendosa, dia banyak buat dosa dulu, maka dia fasik. Kalau Allah anugerahkan dia, kalau dia dapat mati syahid ini, maka orang ini diampunkan segala-gala dosanya. Diampunkan segala-gala dosanya, maka dia masuk syurga dengan tanpa hisab. Hatta kanak-kanak yang dia meninggal di kawasan yang misal contoh di kawasan macam itu, dibom dan sebagainya, maka dikira mati syahid, dan makamnya di hari akhirat lebih tinggi daripada kanak-kanak yang dia meninggal di rumah kerana dia sakit, maka dia lebih makamnya lebih tinggi daripada kanak-kanak yang lain. Wa illa, kanak-kanak kalau dia meninggal masa kecil itu masuk syurga. Cuma bezanya ialah yang itu, kalau yang dapat syahid ini dia dapat makam yang tinggi di hari akhirat. Maka tuan-tuan, apa yang berlaku kepada bumi Gaza dan juga apa yang diperlakukan kepada kanak-kanak, apa yang diperlakukan kepada perempuan-perempuan yang tidak berdaya, juga kepada lelaki yang telah berusia, juga kepada pemuda-pemuda juga, dan apa yang mereka telah buat kepada orang-orang yang sedang salat, tak tersembunyi daripada kita muslimin. Apa yang mereka buat kepada orang yang sedang sujud, apa yang mereka buat kepada masjid-masjid Allah, apa yang mereka buat kepada hospital-hospital, maka ini gambaran kecil daripada jenayah lampau. Kalau kita katakan jenayah yang lampau tu, maka jenayah yang kecil ini kita kata, oh ini logik lah mereka buat. Kalaulah yang tu dia buat, yang ini lagi lah mereka buat. Apa dia jenayah lampau? Qatalatul anbiya. Mereka ini dalam sejarah paling banyak Nabi ialah daripada Bani Israel. Tetapi yang bunuh Nabi siapa? Bani Israel. Anbiya, siapa yang bunuh mereka dalam sejarah tuan-tuan? Bani Israel. Cukup untuk kita sebut jenayah paling besar yang tidak ada jenayah lebih besar daripada itu, iaitulah membunuh Nabi. Kalau kita dengar orang bunuh syaikh, guru, wali,
bunuh anbiya ni lebih tinggi, bunuh Nabi Allah, Habibullah. Maka tuan-tuan, mereka buat ini. Kalaulah ini mereka tergamak, apatah lagi kanak-kanak, apa tu orang tua dan yang seumpamanya. Dan dulu dalam sejarah, kalau kita tengok dalam sejarah, di waktu awal siang hari mereka akan keluar di awal siang hari, mereka tangkap Nabi, and then dia letak di atas bongkah batu. Lepas tu mula mereka sembelih sembelih Nabi tersebut di atas batu. Dan bila dah sembelih, dalam sejarah ni, waktu dia rasa macam tak bersalah dia buat benda tu, dia pergi ke kebun, pergi ke padang rumput, cari sayur-sayuran, kutik-kutik sayuran, dan bawa dia ke pasar, and then jual. Mari beli barang saya, mari beli sayur mayu, mari beli rumput rampai. Mereka buat macam itu dalam sejarah. Macam mereka tak pernah buat apa-apa pada hari tersebut, sedangkan mereka telah bunuh nabiyyun min anbiya'illah pada hari tersebut. Ada satu bongkah batu di Baitul Maqdis masih wujud. Bongkah batu ni dalam sejarah mereka sembelih Nabi di atasnya 70 anbiya. Di atas batu ni saja mereka bunuh 70 anbiya. Mereka bunuh seorang Nabi? No, bukan seorang Nabi. Bunuh 2 orang Nabi? No, bukan 2 orang Nabi. Bunuh 10 orang Nabi? No, bukan 10 orang Nabi. 70, lebih daripada 70. 70 tu atas satu bongkah batu baru. 100, lebih daripada 100 tuan-tuan. Nabi, bahkan ribuan anbiya dibunuh oleh Bani Israel. Bani Israel yang hari ini yang kita sebut mereka ini dengan Zionis. Mereka salah satu dipanggil juga Ahlul Kitab. Yahudi dipanggil Ahlul Kitab, Nasrani juga dipanggil Ahlul Kitab. Mereka ini disebut juga Ahlul Kitab. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini cukup untuk kita sebut jenayah ini ialah qatalatul anbiya, pembunuh para anbiya. Maka sejarah itu dia menggambarkan, kita orang Muslim, bila kita tengok saudara kita, hati seorang Muslim dia menangis sebelum matanya menangis. Tak begitu, hatinya terbakar melihat kanak-kanak, orang tua dan juga yang diperlakukan seperti itu. Maka orang Muslim ini macam Nabi ajar kepada kita orang Muslim yang ada di saat ini, al-muslim akhu muslim, saudara Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lain. Kalau dia tak, dan dia boleh bantu dari sudut doa, maka kenapa dia tak buat doa? Kalau dia mampu untuk buat doa dan dia mampu untuk buat doa kepada mereka, kenapa dia tak buat doa kepada mereka? Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu dia bersaudara. Saudara, dia rasa macam adik-beradik, walaupun dia tak pernah tengok, dia tak pernah jumpa, tetapi orang Muslim yang mengikat di antara hati-hati mereka ialah agama yang murni, itulah Islam yang mulia ini. Baitul Maqdis ni, walau apa keadaan sekalipun, kita kata ia adalah milik orang Muslim. Walaupun dijajah tanah tersebut, kita kata ia milik Muslim. Dan sejarahnya telah kita sebut. Dan kalau kita sebut lagi sejarah tentang dia, siapa yang mula-mula sekali dibuka Baitul Maqdis, disebut sebagai tanda-tanda kiamat, dibuka Baitul Maqdis oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an pada 16 Hijriah, diketuai oleh bala tentera pada ketika itu, ketua panglima pada ketika itu, iaitu Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian dia yang buka, and then setelah itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang. Setelah Sayyidina Umar pergi, golongan Nasrani ambil balik. Nasrani dia ambil balik. Kemudian sultan dan pembesar cuba sedaya upaya untuk dapatkan tanah Filistin kembali, tapi mereka tak dapat. Sehingga Sultan Nuruddin Az-Zinki, masyhur dalam sejarah, dia sampai sangat sedih. Dia kata, saya malu untuk senyum selagi tanah Al-Qudus ini dijajah oleh Nasrani pada ketika itu. Hingga Allah Ta'ala telah mendatangkan seorang lelaki yang dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi, saya kira dalam tahun 558 Hijriah lebih kurang, ataupun 83 Hijriah. Tahun ini datang Salahuddin Al-Ayyubi pada 27 Rejab, dan malam itu ialah malam Lailatul Qadar. Malam itu adalah malam Isra' dan Mi'raj. Maka tuan-tuan, peristiwa bersejarah, dibuka kembali Baitul Maqdis daripada orang Nasrani, dibebaskan oleh Sultan
Salahuddin Al-Ayyubi seorang pejuang ahli sunnah, berani, pemurah, tidak cepat marah. Dia tuan-tuan seorang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dia pula dalam mazhabnya, dalam mazhab Syafi'i, dia hafal satu kitab namanya kitab At-Tanbih dalam mazhab Syafi'i. Orang alim dia. Dan dia tuan-tuan dia hafal kitab namanya Al-Hammasah. Dan kalau dia tengok ada majlis-majlis pembacaan hadis, maka dia tawadhu', rendahkan diri, hadir untuk mendengar sabdaan-sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia salat di awal waktu, dan dia tak salat melainkan salat itu secara berjamaah. Ini salat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan setelah Salahuddin Al-Ayyubi jatuh kembali kepada tangan kufar, kepada orang Yahud pada ketika ini, bila pengakhiran Khalifah Utsmaniyah pada ketika itu, British mula menguasai banyak tempat, maka tuan-tuan jatuh di tangan orang-orang Yahud. Dan pada ketika ini Sultan Abdul Hamid apabila diminta supaya diturunkan tanda tangan untuk diserahkan tanah ini sejarah, kepada Filastin, maka dia kata al-ardu laysa li, tanah ini bukan milik saya, ardulil muslimin, tanah ini adalah milik orang Islam. Maka dia kata saya tak akan turunkan tanda tangan ini walaupun dipotong badan saya ini dengan potongan yang kecil-kecil. Dia yang menjaga tanah ini tuan-tuan. Dan tanah ini walaupun dia dijajah 100 tahun kemudian nanti, hatta sekarang ni kalau dijajah sehinggalah 100 tahun, tetap orang muslimin akan kata al-ardu lana, al-ardu lana, tanah itu adalah milik kaum muslimin. Dan satu ketika nanti akan kembali seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yuqatilul muslimuna al-yahud, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang muslim dia memerangi orang Yahud, hatta yakhtabi'a tahta wara'i syajari wal hajar. Mereka takut sangat-sangat dengan kaum muslimin yang bersatu dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka mereka sembunyi di sebalik batu dan juga pokok. Lalu pokok dan batu ketika itu, warid dalam hadis Bukhari bahawa Allah jadikan pokok dan batu berkata-kata, ya muslim, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi sembunyi di belakang saya, fata'ala faqtuluh, datang dan bunuhlah dia, illa gharqad, melainkan pokok gharqad, sesungguhnya pokok ini dia adalah daripada pokok orang-orang Yahud, kata Rasulullah. Maka dia tak bercakap, dia sembunyikan orang-orang Yahud. Dan hari ini mereka tanam pokok ini di semua kawasan-kawasan zon larangan dan juga di pejabat, di rumah tuan-tuan, pokok namanya pokok Al-Gharqad. Dan ini telah disebut oleh baginda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sudah waktu kan. Jadi sekadar ini pada malam ini aqulu qawli hadha, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.